Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Syalihah binti Arifin, nombor pendaftaran 04 DKA 20F1004. Kumpulan kami telah memilih kincir air sebagai mini projek sains yang berkaitan dengan teknologi Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Hana Azati binti Abdul Aziz. Nombor pendaftaran 04 DKA 20F1133. Nama saya Nurul Ashikin binti Mat Omar, bernombor matrik 04 DKA 20F1036. Nama saya Nur Fatini binti Sabri, bernombor matrik 04 DKA 20F1012. Assalamualaikum, nama saya Wan Izi Dalila binti Wan Ahmad, nombor matrik saya 04 DKA 20F1080. Assalamualaikum, nama saya Siti Suani binti Jali, nombor pendaftaran 04 DKA 20F1100. Saya akan mulakan dengan pengenalan kincir air. Kincir air ialah sebuah kincir yang menggunakan kuasa hidro, yang mana strukturnya dia menggunakan roda air ataupun turbin air untuk menggerakkan proses mekanikal seperti penghilangan iaitu pengisaran, pergolakan ataupun penekulan. Kebanyakan proses ini diperlukan untuk menghasilkan barangan seperti tepung, balak, kertas, tekstil dan banyak produk asaskan logam. Kincir ini terdiri daripada penggilingan gandum, penghilang kayu, penghilang kertas, penghilangan tekstil, penekulan besar, penggelekan dan pengalihan wayaran. Salah satu cara untuk mengklasifikasikan kincir air ini ialah dengan menggunakan roda berorientasi, iaitu roda tegak ataupun roda dia secara mendatar. Salah satunya dikuasakan oleh kincir air tegak melalui mekanisme gear dan lain-lain yang dilengkapi dengan kincir air mendatar tanpa sebarang mekanisme. Dan spesifikasi Islam berkaitan dengan kincir air. Turbin air pertama yang mempunyai roda air dengan bilah lengkung pada mana aliran air telah diarah secara paksi. Setelah dijelaskan pada suatu tab bahasa Arab untuk kegunaan dalam sebuah kincir air. Seterusnya adalah roda air mendatar. Roda air mendatar memerlukan sedikit air tetapi memerlukan halaju tinggi untuk memutarnya. Ia tidak begitu cekap dengan bergerak dari kesan air yang memukul bilahnya. Sangat sesuai digunakan di daerah di mana terdapat lereng, curam dan juga volume air rendah seperti mata air. Roda mendatar hanya 15 hingga 30% cekat dalam menukar tenaga air menjadi tenaga. Boleh digunakan yang dipindahkan melalui gandar sebagai torque. Seterusnya, ciri-ciri kincir air yang kedua adalah berjenis noria ataupun dikenali sebagai roda menegak. Noria adalah roda jenis menegak yang menggunakan bekas seramik untuk menangkap air ketika mereka mencelupkan ke dalam air di bahagian bawah putaran roda. Dan ia dipusingkan oleh daya arus air yang bertindak pada dayung yang jaraknya sama rata pada roda. Di puncak revolusi, bekas dipasang untuk membuang isi airnya ke dalam kanal atau saluran air sehingga air dapat digunakan untuk pengairan dan kegunaan lain. Masih terdapat norias operasi yang digunakan hari ini di Syria yang mengangkat air sejauh 30 meter di atas permukaan air. Roda air undershoot ataupun roda vertikal. Roda bawah adalah roda jenis menegak yang bahagian bawah roda tenggelam dalam arus dengan arus aliran air bertindak langsung ke dayung. Ini merupakan roda impak tetapi sedikit lebih efisien daripada roda mendatar. Untuk memastikan bekalan air tetap tersedia, empangan sering dibangun dan balapan dibina mengarahkan air di roda untuk meningkatkan daya dan kawalan air. Seterusnya adalah roda air overshot atau roda menegak. Roda overshot adalah konfigurasi jenis menegak lain yang menggunakan bendungan dan kanal atau perlumbaan untuk mengarahkan air dari ketinggian di atas puncak roda untuk tumpah ke roda yang memiliki
serangkaian bilah yang dirancang untuk menangkap air dan menggunakan sepenuhnya potensi kesan dan berat air. Roda overset dapat mencapai kecekapan sekitar 70%. Selalunya gia pengurangan perlu digunakan bergantung pada hala laju air yang memukul roda. Pada mulanya bilah hanya lurus seperti roda bawah, tetapi diperhatikan bahawa dengan mengubah nada dan menangkap air membolehkan roda menangkap lebih banyak tenaga. Seterusnya, kami akan menerangkan mengenai kegunaan dan kelebihan kincir air. Kegunaan kincir air ini kepada orang awam adalah Seterusnya adalah stesen jana kuasa hidroelektrik. Tenaga dalam aliran air juga dapat diubah menjadi tenaga elektrik dengan menggunakan roda air untuk menjadikannya lebih berguna bagi manusia. Pendek kata, aliran air akan mendorong kincir air yang kemudian menggerakkan penjana untuk menghasilkan tenaga elektrik. Walaupun masih terlalu sederhana dan bergantung pada tenaga dan aliran air, tenaga elektrik yang dihasilkan mesra alam kerana menggunakan apa yang ada di alam. Berbeza dengan logik tenaga lain seperti logik tenaga yang menggunakan petroleum, arang batu atau gas asli sebagai bahan bakar yang tidak mesra alam. Penggunaannya sebagai sumber tenaga air. Kegunaan dan juga kelebihan kincir air adalah sebagai pengedar paip atau air. Tidak hanya untuk pengairan, kincir air juga dapat digunakan untuk menyalurkan air ke berbagai daerah yang memerlukan seperti kolam ikan atau takungan, dan setelah itu digunakan untuk berbagai tujuan seperti untuk sumber air bersih yang diedarkan ke rumah orang. Antara kelebihannya adalah penggunaan air bersih. Kegunaan dan kelebihan kincir air yang terakhir adalah sebagai alat untuk memproses hasil pertanian. Tenaga yang dihasilkan dari putaran kincir air juga dapat digunakan untuk pengeluaran produk pertanian. Contohnya, untuk mengisar gandum, beras, tebu, jagung dan pelbagai produk pertanian yang lain. Kincir air menjadikan sistem pemprosesan hasil pertanian yang lebih murah dari aspek kos, sehingga petani dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dan tentunya lebih mesra alam, terutama di zaman sekarang di mana kos elektrik dan harga minyak begitu mahal. Yang ketiga, di mana kami akan menerangkan prinsip syariah Islamiah dalam sains, teknologi dan kejuruteraan yang berkaitan dengan kincir air. Prinsip syariah Islam dalam sains, teknologi dan kejuruteraan. Prinsip pertama adalah mendahulukan aulawiyat dan mengelakkan. Kemudaratan Islam menjadikan aulawiyat atau keutamaan dalam melaksanakan sesuatu perkara termasuklah dalam disiplin ilmu sains dan teknologi. Walaupun kita semua maklum, terdapat banyak penghasilan teknologi terkini hasil perkembangan ilmu sains yang telah membantu memudahkan urusan kehidupan manusia. Mengelak kemudaratan demi mencari kemasalahan adalah sangat diutamakan. Yang kedua adalah mendahulukan urusan yang wajib. Mendahulukan yang wajib lebih utamakan daripada sunat. Contohnya, waktu solat hampir tamat. Dahulukan solat fardu dari solat sunat. Tahiyatul masjid adalah lebih diutamakan memandangkan waktu solat telah hampir tamat. prinsip yang ketiga adalah mengutamakan kepentingan umum, yang mana utamakan kepentingan umum dan orang ramai adalah lebih wajar didahulukan daripada kepentingan individu. Contohnya dalam melaksanakan sesuatu pembangunan, keperluan membina kediaman pemimpin dengan membina sekolah untuk kegunaan rakyat. Prinsip syariah Islamiah dalam SPP yang terakhir adalah memakmurkan alam. Para saintis dalam kejuruteraan seharusnya meletakkan
meletakkan keutamaan memakmurkan alam daripada mencari keuntungan dan kemasyhuran. Kenyataan ini berlawan dengan kebiasaan di zaman serba moden ini di mana masing-masing individu akan menonjolkan kebolehan serta kepasaran sendiri untuk mendapatkan pengiktirafan dan pujian. Yang keempat, apakah peranan syariah Islamiah dalam sains teknologi? Antara peranan syariah Islamiah dalam sains teknologi, iaitu yang pertama adalah memelihara maruah. Peranan utama syariah Islam adalah untuk memelihara nilai agama serta pelaksanaannya. Sebarang elemen yang boleh menggugat kesucian agama hendaklah dicegah sebelum ianya berlaku. Andai kata sudah berlaku, maka hukuman yang sewajarnya bagi tujuan seksaan dan didikan akan dilaksanakan. Terusnya, antara peranan syariah Islamiah dalam sains teknologi yang kedua adalah memelihara harta. Syariat Islam dengan tegas mengharamkan segala bentuk perbuatan yang boleh memudaratkan harta seseorang atau kumpulan seperti merompak, mencuri, menyuruh, membazir dan menspekulasikan pasaran modal. Peranan yang ketiga iaitu memelihara nyawa. Nyawa manusia milik mutlak Allah yang wajib dihargai dan disyukuri. Sebarang tindakan membunuh sama ada diri sendiri atau orang lain adalah haram dan berdosa besar kecuali membunuh atas sebab yang dibenarkan oleh syarak. Yang keempat adalah memelihara akal. Akal merupakan anugerah utama bagi komponen tubuh badan manusia. Kemampuannya tiada tolak tandingnya. Islam melarang segala perbuatan yang boleh menyebabkan berlakunya kerosakan pada akal seperti mengambil minuman yang memabukkan, pil-pil yang menghayalkan dan bahan bacaan yang merosakkan ketajaman minda. Segala aktiviti dan tindakan yang boleh mengancam keasliannya. Kemampuan dan keselamatan akal adalah haram di sisi syariat Islam.